Assalamualaikum dan salam hormat. Bersua menerusi inklusif, saya Wan Syahrina dan anda sedang menonton di TV1 dan juga saluran berita RTM. Untuk 20 minit berikutnya, kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik Wan Syahrina, sihat. Sihat juga, terima kasih kerana bersama-sama kami malam ini. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Baik, Datuk Seri, permulaan 2022, Kementerian Sumber Manusia telah pun menarik perhatian, terutamanya isu penetapan gaji minimum. Datuk Seri menyebut ia boleh dilakukan menjelang penghujung tahun ini. Serta merta Persekutuan Majikan MBF mengatakan majikan Malaysia tidak mampu kerana mereka masih dalam proses ataupun dalam fasa kejutan ekonomi. Tapi MTEM kata sepatutnya bulan depan kita sudah boleh mula kerana ia sudah tertangguh sekian lama. Jadi Kementerian Sumber Manusia di pihak mana, Datuk Seri? Kita perlu lihat keseluruhan. Yang pertama, hari ini kita lihat kerajaan yang sedia ada yang memerintah negara ini adalah sebuah kerajaan yang merangkumi semua parti-parti, pelbagai parti yang telah mendapat mandat. Dan ini adalah salah satu perjanjian pilihan raya sebelum ni. Kalau kita ingat sejarah, 2018 salah satu aspek rakyat percaya sekiranya membuang undi kepada mana-mana golongan tertentu akan memberi jaminan supaya gaji minimum dinaikkan ke 1,500. Itu satu. Yang kedua, mengikut akta setiap 2 tahun kita perlu mengkaji semula gaji warga kerja. Sebelum ni kita telah menaikkan gaji pada tahun 2020. Daripada 1,100 ke 1,200. Maka kita dah sampai tahap 2 tahun ataupun tempat matang untuk memperbaharui gaji. Ini aspek kedua. Yang ketiga, kita lihat inilah walaupun negara menghadapi kelembapan ekonomi, tetapi dalam keadaan kelembapan ekonomi kita perlu membenarkan rakyat mempunyai wang ataupun tunai yang mencukupi untuk ekonomi kita baik pulih lebih awal, aliran tunai on the ground. Setelah mengkaji ketiga-tiga aspek ini, tambahan pula hari ini kita lihat satu ketiga dahulu ramai tak tunjuk minat bekerja dengan kerajaan sebab gaji kerajaan rendah dan gaji swasta adalah lebih tinggi daripada kerajaan. Dan hari ini kita lihat keadaan yang jauh berbeza di mana gaji kerajaan lebih tinggi daripada minimum wage keluar. Maka ini adalah waktu yang cukup tepat untuk kita memperkenalkan minimum wage atau menaikkan gaji minimum sehingga 1,500. Tambahan pula kita lihat hari ini memorandum di antara Indonesia dengan Malaysia ataupun Kuala Lumpur dengan Jakarta, salah satu permintaan mereka adalah untuk gaji minimum 1,500. Walaupun dari segi perundangan saya tidak setuju, tetapi memang MOU itu membenarkan majikan memberi gaji 1,500. Sebab ayat yang digunakan adalah bermula daripada 1,200. Maka sekiranya majikan di Indonesia tidak bersetuju untuk bekerja 1,200, maka majikan di Malaysia perlu memberi lebih daripada 1,200. Dalam keadaan seperti ini, saya rasa lebih adil kita menaikkan gaji minimum untuk 1,500. Dan terima kasih Ion, walaupun pengumuman kita belum berkuat kuasa, hari ini mereka telah menyatakan pendirian mereka, Ion Malaysia Sdn Bhd, untuk menaikkan gaji ataupun mengumumkan gaji minimum 1,500. Dari segi persatuan-persatuan ini semua, memang setiap kali apabila ada, bila masa mereka pernah setuju. Kalau kita lihat sejarah, memang ini baru-baru ni kita menghadapi kelembapan ekonomi. Sebelum ni pun bukan mereka setuju. Setiap kali apabila kita sebut je kenaikan gaji, mesti ada beberapa kumpulan tertentu akan menentang. Itu adalah pendirian tetap mereka. Bukan sebab kegawatan ekonomi. Saya pernah lihat sebelum ni pun apabila kita mengumumkan gaji minimum RM900, lepas tu 1,100, 1,200, kumpulan yang sama menentang. Setiap kali. Masa itu tak ada COVID, tak ada kelembapan ekonomi. So, maka itu tanggungjawab mereka untuk mempertahankan kepentingan pihak industri. Saya setuju, saya faham kalau mungkin saya di tempat mereka, mungkin saya pun akan buat yang sama. Tetapi sebagai pemerintah, sebagai mereka yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalani tanggungjawab, saya percaya ini adalah waktu dan masa untuk kita menaikkan gaji minimum ke 1,500. Dan saya telah menerima sokongan yang begitu baik daripada pihak MTUC dan beberapa agensi berkaitan. Yang menentang tu bukan menentang, yang akan menyatakan menentang pun secara halus. Mereka kata ini bukan masa dan sebagainya adalah beberapa kumpulan tertentu saja. Tetapi keseluruhan kita lihat
mereka begitu suka dengan pengumuman atau pendirian saya walaupun kita belum memutadkan. Dan saya akan bawa perkara ini ke Jemaah Menteri. Walaupun ini secara peribadi saya setuju. Kita perlu menaikkan gaji, tetapi kita perlu lihat keseluruhan. Bagaimanapun keputusan muktamad adalah melalui Jemaah Menteri. Saya akan bawa ke Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Dan kita akan memutuskan. Jadi ia agak positif, cahayanya tu agak terang lah untuk kita rasa yakin. Saya memang lihat cahaya di ujung terowong. Harap-harap itu akan membawa perubahan. Okey. Mungkinkah PRU 15 boleh menjadi runtuhan kepada terowong ini pula, yang mungkin mengganggu kepada harapan yang kita dah ada? Tidak sama sekali. Saya lihat kerajaan hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lebih fokus kepada keluarga Malaysia, tanpa mengambil kira tak kira sama ada pilihan raya negeri ataupun pilihan raya ke-15, tetapi kita lebih inklusif dan kondusif untuk melaksanakan tanggungjawab. Okey. Baik, kita beralih kepada satu lagi perkara yang saya kira agak menarik untuk disentuh bersama-sama dengan Datuk Seri, iaitu berkenaan dengan perkembangan TVET di negara kita. Kerana kita melihat untuk tahun ini sahaja peruntukan untuk TVET itu antara peruntukan yang paling besar untuk pembangunan TVET yang ada di negara kita. Namun masih ada stigma bahawa penawaran di peringkat pasaran kerja itu tidak begitu memberangsangkan. Ganjarannya itu tidak begitu menarik. Majikan masih lagi memilih, tidak aktif memberi peluang, dan ada jurang yang besar dan stigma bahawa ini bidang kelas kedua. Bagaimana Datuk Seri? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kerana telah memperuntukkan satu peruntukan yang cukup besar. Ini menunjukkan bukan saja peruntukan besar, ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan TVET. Sebab kita perlu melihat keseluruhan ataupun secara holistik. Di mana 10 tahun akan datang adalah amat penting. Kalau kita lihat 10 tahun akan datang akan dalam golongan industri revolusi 4.0. Di mana kita pernah melihat sebelum ni 3 revolusi. Revolusi 1.0, 2.0 dan 3.0. Kalau kita lihat 1 dan 2, revolusi 1 dan 2 yang lebih berfaedah adalah negara-negara barat. Dan industri revolusi ketiga telah membawa perubahan yang besar kepada negara India, di mana kita lihat hampir semua kesebahagian besar daripada graduate IT telah berhijrah ke negara USA dan sebagainya di seluruh dunia. Sebab itu hari ini kita lihat pakar-pakar daripada India berduduk di Google dan sebagainya. Ini adalah perubahan yang telah dibawa oleh industri revolusi kepada 3.0. Hari ini kita telah berada untuk menghadapi cabaran melalui industri revolusi 4.0. Tambahan pula kita duduk di alaf baru dengan COVID-19 dan sebagainya. Kalau 2 tahun sebelum ni kita tak pernah bayang kita boleh adakan online classes. Tak pernah kita lihat pendekatan working from home. Tak pernah dengar pun ayat baru, perkataan baru. Dan hari ini kita dah ada satu kaedah baru dengan tambahan pula industri revolusi 4.0, maka kita perlu mengambil satu pendekatan baru sebab adalah masa 10 tahun ini kita akan hidup dalam satu dunia yang baru, jauh daripada imajinasi kita. Maka kita lihat baru-baru ni di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun di bawah agensinya Perkeso, segala pusat pemulihan telah memperkenalkan program-program melalui robotik. Maka mungkin 10 tahun akan datang kita akan hidup dalam dunia baru. Dalam keadaan itu setiap rakyat perlu mengadakan kemahiran tambahan, technology knowledge. Sebab itu baru-baru ni apabila saya memperluaskan pungutan levy melalui pembangunan sumber manusia Berhad, ada juga ramai tidak berpuas hati dalam kelembapan ekonomi. Kenapa kita memperluaskan? Tetapi saya lihat sebagai menteri, pungutan cukai levy untuk melalui pembangunan sumber manusia adalah satu simpanan yang memberi jaminan kepada warga kerja bahawa majikan akan gunakan simpanan ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Mungkin pendidikan yang diperolehi 10 tahun dahulu tidak akan menjadi relevan dalam masa 10 tahun akan datang melalui pembangunan industri revolusi 4.0. Maka setiap syarikat perlu adakan peruntukan untuk menjalani latihan kemahiran. Kalau tidak, mungkin kita akan gagal melahirkan modal insan yang kompetitif. Atau bagaimana kalau dikatakan ia lebih mudah untuk mengawal dan merangsang agensi-agensi jabatan-jabatan kerajaan, tapi tidak sektor swasta. Mereka mungkin perlu sesuatu yang lebih drastik untuk ditekan supaya lebih memberi sokongan kepada pembangunan TVET.
Dan kita sebab tu saya memperluaskan pungutan laju untuk swasta, di mana swasta akan menjalani latihan-latihan kemahiran. Sebab pungutan ni bukanlah hak milik pemanusia. Ini adalah simpanan. Okey, simpanan untuk syarikat swasta menjalani latihan-latihan kemahiran kepada pihak swasta. Dari segi kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menubuhkan Majlis TVET Kebangsaan di mana dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, kedua-dua menteri telah menjadi co-chair untuk menjalani. Dalam aspek TVET negara, Kementerian Sumber Manusia telah diberikan peranan sebagai badan yang melahirkan modal insan ataupun bakat digital talent, di mana kita perlu mengenal pasti program-program yang boleh melahirkan modal insan yang kompeten. Bukan saja kita bukan lagi apabila sebut industri revolusi 4.0, kita bukan lagi Malaysia sebagai arena. Kita lihat 600 juta populasi Asia sebagai arena, peluang-peluang pekerjaan tanpa sempadan. Dan apabila kita ada kemahiran, kita tak perlu lihat sempadan ataupun sekitaran kita. Hari ini sejarah telah buktikan, COVID telah buktikan, kita tak perlu ke mahkamah untuk menguruskan mana-mana kes. Melalui atau online maya kita boleh buat. Kita tidak jauh daripada adakan wakil daripada Queen Council untuk mewakili kita. Ini adalah satu pendekatan baru. Maka tanggungjawab kita melalui TVET adalah untuk melahirkan modal insan, bukan saja untuk bersaing di negara kita, tetapi bersaing di arena antarabangsa dalam semua aspek. Dalam masa yang sama, baru sahaja Menteri Mosti menyebut bahawa kita masih berdepan dengan kekurangan pekerja berkemahiran tinggi, terutamanya untuk memenuhi permintaan industri seperti teknologi baharu dan juga teknologi yang baru muncul. Jadi, adakah apa yang kita rancang untuk TVET kita berkenaan dengan hasrat ini juga, ataupun kita mungkin perlukan sesuatu yang baru? Ini satu ciri-ciri yang ataupun stigma yang dialami oleh negara-negara sedang membangun. Apabila kita lihat dalam awal 80-an dan 90-an kita telah ke arah negara maju. Ramai ibu bapa mereka lebih minat memberi pendidikan profesional kepada anak-anak mereka. Sebab tu kita lihat keluarga-keluarga daripada golongan sederhana, middle class society, mereka telah menunjukkan minat untuk melahirkan modal profesional seperti doktor dan lawyer dalam hal-hal mereka. Dan hari ini kita lihat hampir semua keluarga, setiap keluarga di Malaysia di peringkat keluarga sederhana ataupun keatasan ada salah seorang profesional, tak boleh lebih daripada seorang. Tetapi hari ini dunia ke arah satu program baru di mana dengan adanya bakat digital dan pelbagai akan dapat peluang baru. Dan hari ini kita lihat begitu ramai banyak kolej-kolej swasta yang memberi latihan TVET. Dan tambahan pula kerajaan sebagai usaha untuk menyokong usaha mereka telah menambahkan peruntukan. Ini satu kesedaran baru. Mereka hari ini dah mula sedar arah baru ataupun ke arah dunia baru adalah dengan bakat-bakat talent teknologi. Hari ini kita lihat semuanya digitalisasi. Kita tak pernah bayang, satu ketika lalu kita tak pernah bayang ada GrabFood. Dan hari ini semuanya berubah. Maka kita sedar peluang-peluang yang sedia ada di arena antarabangsa dan keperluan untuk menambahkan bakat. Okay, berkebetulan Datuk Seri menyebut tentang itu. Saya ingin bertanya tentang ekonomi gig yang membuka peluang pekerjaan yang berbeza daripada pasaran tradisional di negara kita sekarang. Namun kita mungkin melihat sedikit dominasi jerung, seperti contohnya menerusi perkhidmatan e-hailing ataupun penghantaran, dan menyebabkan pekerja yang kita ada ini kesempitan pilihan. Mereka tidak mampu bersuara dengan lebih kuat, tidak mampu pergi jauh kerana itu sahaja pilihan yang mereka ada. Bagaimana Kementerian Sumber Manusia memberi perhatian kepada ini? Ini kita lihat kebetulannya e-hailing ataupun ini penghantaran dan sebagainya telah membantu sedikit sebanyak membantu kita dari segi mengawal keadaan, di mana apabila kita mengumumkan PKP pertama, kadar pengangguran adalah lebih kurang 5.3%. Walaupun kadar pengangguran 5.3%, tetapi keadaan masih terkawal sebab ramai yang telah kehilangan peluang-peluang pekerjaan dalam musim COVID dan musim PKP telah memilih e-hailing sebagai salah satu peluang untuk stay relevan, walaupun tidak memberi kedudukan yang selesa, tetapi mereka sempat seperti mana disebutkan oleh mantan Perdana Menteri, they were able to put
food on the table. Maka kita lihat ini adalah satu identiti baru dan ini akan berterusan. Budaya ini telah menjadi satu budaya. Ini keadaan ini akan berterusan. Maka untuk memberi satu jaminan kepada mereka, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkesuh telah memberi jaringan keselamatan kepada golongan ini. Dan kita masih mengkaji untuk membuat dasar. Walaupun kita memberi jaringan keselamatan, kita masih dalam usaha untuk memberi ataupun menimbulkan satu dasar supaya mereka ni jadi relevan. Baik, itu saya kira agak promising dan menjanjikan untuk mereka yang bergiat dalam industri ini. Ini industri penting. Saya lihat Wan Zurena, ini satu industri yang mengurangkan rakyat kita daripada menjadi penganggur. Ya. Kalau kita lihat sebelum ni, sebahagian daripada kumpulan yang terlibat dalam e-hailing dan sebagainya pernah menjadi penganggur dan telah menjadikan pengangguran sebagai budaya. Tetapi mereka lebih minat daripada kalau kita lihat dari sudut saya hari ini kalau ikut data yang sedia dari Kementerian Sumber Manusia, saya perlukan paling kurang 500,000 pekerja. Di sektor-sektor 3D. Kalau ikut data pembangunan sumber manusia melalui Perkesuh, sebelum PKP kita pernah ada 1.8 juta pekerja asing. Dan hari ini hanya kita tinggal dengan 1.1 juta. Maka kekurangan lebih kurang 700 juta. Tapi walaupun kekurangan 700 juta, tetapi warga tempatan tetap tunjuk minat untuk meneruskan dalam sektor-sektor ini. Tetapi kumpulan yang sama memilih e-hailing dan sini sebagainya sebagai salah satu modal untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Maka kita budaya ini akan berterusan, tetapi kita perlu menambah nilai. Betul. Menambah nilai untuk memastikan sektor ini menjadi relevan untuk golongan belia. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Saya harapkan lebih banyak masa untuk bercakap lebih banyak perkara, tapi apa yang telah pun kita sentuh pun saya kira memberikan pencerahan. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia kerana bersama-sama kami menerusi Inklusif hari ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran TV1 dan juga salam berita RTM. Saya Wan Syarina. Jumpa lagi.